Saya tertarik pada bab 48 berkaitan dengan tajuk apa itu ilmu munasabah. Dan kalau saya tak silap, pengajian Ustaz dalam master juga berkaitan dengan perkara ini. Itu apa itu ilmu munasabah. Boleh Ustaz kongsikan sikit pada kami pada ini, apa sebenarnya yang dikatakan ilmu munasabah dalam Al-Quran, dan apakah pentingnya ilmu ini, dan seterusnya Ustaz simpulkan apa yang Ustaz cuba kongsikan kaitan dengan buku Ustaz pada wacana kita baru. Silakan. Terima kasih Ustaz Hafizul Adib. Buat masa ni masih seri kosong-kosong antara Uruguay dan France. Alhamdulillah. Ilmu munasabah beginilah untuk lebih mudah faham. Seandainya forum ini berlaku, air tidak disediakan, maka kita kata tok munasabah buat lagu tu. Jadi bila air disediakan, munasabahlah tindakan penganjur. Katakan pula air yang disediakan hanya satu, sedangkan panel 3 orang, maka tidak munasabah, hanya sebotol air mineral disediakan. Tetapi bila disediakan 3, munasabahlah. Air disediakan 3, tetapi straw tidak disediakan, maka munasabahlah apabila straw disediakan. Jadi munasabah ini adalah satu ilmu untuk menyingkap rahsia betapa eloknya sesuatu ayat itu diletakkan pada tempatnya. Sekiranya air diberikan dalam forum ini, maknanya urustia telah melakukan sesuatu yang pada tempatnya. Ya. Kalau urustia menyediakan air yang sudah separuh penuh, sudah separuh, maknanya bukan menyediakan air yang belum digunakan, dia sediakan air yang sudah digunakan, itu tidak munasabah. Jadi munasabah adalah satu ilmu yang sangat besar perhatiannya di kalangan ulama-ulama tafsir terdahulu sampai sekarang, dan ilmu ini takkan selesai. Ia akan berterusan. Ia salah satu daripada rahsia-rahsia Quran. Ia salah satu daripada kemukjizatan Quran, iaitulah kenapa ayat ni lepas ayat ni, kenapa kalimah ni lepas kalimah ni, kenapa surah ni lepas surah ni, kenapa begitu wahai Rasulullah. Tapi generasi terdahulu, kebanyakan para sahabat, mereka tidak bertanya soalan-soalan ini, kerana pertama mereka faham bahasa Arab, yang kedua mereka adalah generasi yang mentafsirkan Quran dengan tafsir amali. Tahu? Tafsir amali, mereka terus beramal, dan itulah sebaik-baik tafsiran, iaitulah beramal dengan ayat-ayat Quran yang telah diterangkan oleh Nabi. Tetapi tidak boleh dinafikan. Satu lagi sisi tafsiran adalah tafsir mengenai kenapa ayat ini selepas ayat ini. Jadi apa yang saya paparkan dalam buku ini adalah persoalan kenapa cerita Nabi seorang ni, sebagai contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ada banyak surah paparkan cerita Nabi Ibrahim. Sebagai contoh cerita Nabi Ibrahim pecahkan berhala, ada 2 surah, sedangkan babak yang sama. Maka soalannya adalah, kenapa babak yang sama sampai 2 surah? Tak boleh kehimpunkan saja babak yang sama dalam 1 surah? Lalu apa keperluan Quran mengulang cerita yang lebih kurang sama? Ibrahim pecahkan berhala sampai jadi debu, itu suratul Anbiya. Ibrahim yang sama alaihi salam pecahkan berhala dengan tangan kanan, itu suratul Safat. Bapa tak letak sekali. Lalu kita kata tak munasabah letak sekali. Allah bila kata kat sini sampai jadi debu, memang munasabah. Kenapa munasabah? Yang tu saya cuba sampaikan menerusi buku ini. Memang tak mampu nak bentang semua, hanya beberapa sahaja. Sebagai contoh, kenapa cerita Nabi Ibrahim memecahkan berhala dengan tangan kanan dalam surah As-Saffat? Kerana surah As-Saffat ini Allah memulakan ayat pertama dengan cerita para malaikat yang committed, berada dalam barisan menunaikan ibadat, tidak pernah berhenti, tiada rehat
Ini adalah surah yang ayat pertamanya sudah memulakan topik paling besar, suratul Saffat. Bahkan surah ini dinamakan sempena ayat pertama, As-Saffat, malaikat yang berbaris-baris bersaf-saf. Kerana tema surah ini berdasarkan siasatan para ulama daripada awal sampai ke hujung. Surah yang sangat panjang tetapi pendek-pendek ayat-ayatnya adalah menceritakan tentang komitmen yang tidak berbelah bahagi. Itu rumusan surah ini. Nak cerita pasal apa dia? Surah ni nak cerita mengenai komitmen malaikat di langit beribadat kepada Allah. Lalu kenapa cerita Nabi Ibrahim pegang kapak dengan tangan kanan dalam surah ni? Kerana baginda committed untuk melakukan apa yang telah beliau fikirkan yang terbaik untuk berdialog dengan kaumnya. Dan bila dia pegang dengan tangan kanan, ia bermakna menggunakan segenap kekuatan dan tidak akan undur ke belakang walau apa pun berlaku, walaupun nyawanya dalam bahaya. Jadi memegang kapak dengan tangan kanan munasabah dalam surah mengenai komitmen. Tetapi kenapa pecahkan berhala sampai jadi debu dalam suratul Anbiya? Kerana suratul Anbiya, kalau anda baca muka surat pertama, ia cerita tentang kaum berada dalam ghaflah. Allah utuskan Rasul, iaitulah kaum semakin lalai. Allah belas kasihan kepada kaum ini. Allah utuskan para Rasul. Lalu para Rasul memainkan peranan untuk menyedarkan kaum ini bahawasanya hidup ini ada tujuan. Tetapi seringkali kita dalam fikiran Rasul ini seperti berkhutbah, berceramah yang membosankan. Mereka seperti orang yang berjubah, berserban, datang kepada kaum-kaum dan berkata-kata dengan perkataan yang tidak boleh difahami dan tak sesuai pendekatan begitu. Tetapi surah ini menunjukkan cerita paling panjang adalah cerita Nabi Allah Ibrahim Abul Anbiya. Dan Allah menerangkan bagaimana bijaksananya Ibrahim bila berdakwah. Beliau bukan kecek saja-saja. Kalau kecek tidak memberikan impak, kalau berkata-kata berkhutbah tadi tidak memberikan kesan, maka Ibrahim alaihissalam menggunakan plan B. Apakah plan B? Satu bentuk aktiviti di mana beliau akan pastikan semua berhala bukan setakat dia pecahkan, tetapi untuk menyebabkan kaumnya berfikir tersentak dengan dakwahnya, dia kena sampai jadi debu. Lalu Ibrahim angkat debu-debu tu depan Namrud dan Al-Malak. Lalu Ibrahim kata, aku telah tanya siasat ni lah, siapa musnahkan berhala-berhala ni? Ketika berhala yang paling besar ditinggalkan, Ibrahim berkata, ni tanya yang mangsa-mangsa ni apa yang telah memusnahkan diorang. Sambil mengangkat debu-debu tu. Memang munasabahlah debu disebut di situ. Juzada. Ini baru satu perkataan. Dah ambil masa 10 minit, dah miss match penting. Jadi bayangkan kalau kita nak kupas lebih banyak perkataan dan lebih banyak ayat. Jadi tuan-puan, buku ini hanyalah satu percubaan untuk memberikan pendedahan awal. Buku ini akan ada 2.0, 3.0, dan saya mati pun mungkin anak saya akan teruskan 10.0, sebab Quran memang tak pernah selesai. Tafsirannya 7 lautan, nak tulis tafsir Quran tak cukup. Itu kata suratul Luqman. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair.